Okey. Jadi bila kita nak buat account atau ledger ni kan, kita biasa kata apa, tolong buat simbol kan. Buat simbol dalam kita punya account supaya kita dapat kurangkan kita punya kesilapan. Ialah account kawalan belum terima. Okey, kawalan belum terima ni dia accept ke liability? Asset. Okey. Accept formula dia apa? Tambah tolak. Okey, bagus Okay, kalau korang faham ini, baguslah. Tambah tolak. Okey, buat simbol ni. Sekarang ni soalan tahun 2017. Okey, betul Kalau tarikh dia 1 hari bulan, tak kira lah bulan apa pun, kalau dia kata baki debit, inilah baki BB. So, pindah sama saja. Kalau dia tarikh dia pada akhir bulan, dan kes ni kita buat bulan Januari kan. Ini ialah baki pada bulan Februari. So, inilah baki HB. HB maksudnya apa? Dia kena berlawanan dengan akaun yang kat atas ni lah. Contoh kat sini, baki debit. Jadi, pindah dalam ledger jualan pun bulan debit lah. Sebagai baki BB. Tapi yang ini, debit untuk bulan depan. So, pindah dia jadi baki HB. So, sebelah mana ni? Dia berlawanan lah. Yang ini atas diikut, debit. Tapi kalau bawah ni, dia debit pindah ke kredit. Kurang sikit tu. Okey. Kalau baki debit pada 1 hari bulan, tak kira lah bulan apa sekalipun, 1 hari bulan, kalau di sebelah debit, pindah sebelah debit. Kalau dia sebelah kredit, 1 hari bulan, pindah sebelah kredit. Dekat belah atas lah. Tapi kalau dia bulan akhir, dalam kes ni dia dah pada 1 Februari kan. Ini ialah baki HB tau. Bila baki HB maksudnya, dia tak boleh sama kedudukan dia. Kalau dia kata sebelah debit, pindah sebelah kredit. Ini pula kalau kredit, pindah belah mana? Sebelah debit. Dia faham tak? Bawah ni dia kena berlawanan. Atas dia kena sama. Boleh? Okey. Kita tengok Dan kes sini ini ialah ledger jualan. Memang akaun belum terima ialah jualan cara kredit kan. So kita ambil saja. Kes sini ialah debit ada dua kat sini. Satu debit, satu kredit Masukkanlah. Jan 1 baki BB. Debit, tengok yang debit. Okey, ada debit sini 2340. 2340. Okey, kita dah ambil ni, kita dah potongkan saja ataupun kita highlightkan. Kita highlightkan nilai tu. So, ni kita dah ambil. Highlightkan. Settle. Kita buat sampai semua dah habis, kita highlight dah settle semua lah. Okey, dah masuk. Sebelah debit, nampak? Debit, pindah pun sebelah debit. Tu faham Okey, pada setiap bulan kan? Ni pula dia sebelah kredit. Pindah pun sebelah kredit. Kat sini lah. 240 pun sama baki BB. Kita ambil maklumat ni, kita highlightkan, kita ambil ni. Kemudian bila kita dah buat baki BB ni kan, kita pindahkan pula yang baki HB ni. Kita kata apa tadi? Baki HB, dia kena berlawanan. Kalau baki BB, dia sama. Kalau dia debit, pindah dekat debit. Kalau dia kredit, pindah dekat kredit kan. Yang kes ni, dekat bawah, dia pindah berlawanan. So, cari yang jualan. Sebab apa? Akaun belum terima, ialah jualan secara kredit. So, inilah. Jadi, nak pindah dalam ledger ni sebelah mana? Debit kan? So, debit ni dah baki akhir tau. Letak kat bawah. Kat bawah ni, kita agak-agak lah. So, Jan 31. Baki hantar bawah. Berapa nilai dia? 256. Okey, dia dah ambil. Settle. Kita settle. Okay. Ingat kalau benda ni kat bawah ataupun dia tarik akhir, dia ada baki macam ni, maksudnya kalau bawah ni dia kena berlawanan. Kalau dia kat atas, dia 1 hari bulan, dia kena sama. Sekarang daripada Jan 31. Okey, kita buat bawah ni 31. Jan 31 jualan termasuk jualan tunai 1050. Jadi, kita nak ambil hanya jualan kredit kan. Tapi figure ini termasuk jualan tunai. So, apa kita nak buat? Tolak. Okey, betul. Kita tolak kan. Tolak simbol dekat mana? Sabar. Tolak dulu kan. Dapat apa ni? 11880 tolakkan dengan
Okey. 11880 tolakkan dengan 1020. Okey, nilai dia adalah 10860 Okey. Sekarang ni jualan menyebabkan jualan kredit jualan kredit. Jualan kredit maksudnya kita jual kepada pelanggan barang. Barang pelanggan dah ambil. Tapi duit masih lagi belum dibayar oleh pelanggan. Jadi, hutang pelanggan tambah ke berkurang? Tambah. Sebelah mana? Debit. Debit. Okey, nampak simbol tambah ni kan? Nampak simbol tambah ni? Masuk sini. Nama dia jualan. Masuk figure ni 10860. Kita dah ambil. Ingat, kita cuma ambil jualan dengan belian kredit saja. Tunai kita abaikan. Kalau dah ambil kira, kita tolakkan siap lah. Okey. Belian ni kita abaikan. Okey. Pulangan masuk. Pulangan masuk ialah pulangan jualan. Pulangan jualan maksudnya ialah pelanggan pulangkan barang yang kita jual pada dia. Jadi hutang pelanggan tambah ke berkurang? Kurang. So sebelah mana? Kredit. Nampak tolak dia kan? Nampak tolak ni? Kat sini. Ambil ni kita hanatkan. Bila kita buat account pastikan buat macam ni. Kita hanatkan. Aku dah ambil ni, aku dah ambil ni. Settle. Okey. Ini ialah untuk pembekal. Biar dululah. Okey. Menerima cek daripada akaun belum terima termasuk hutang lapuk terpulih 400. Okey. Ini ialah terima cek. Bila terima cek, maksudnya hutang pelanggan tambah ke berkurang? Kurang. Kurang. Okey, berkurang kan? Nampak berkurang ni kan? Masuk sini. Nama dia bank. Kenapa nama dia bank? Kenapa? Sebab dia cek. Okey. 8650. Betul ke? Hutang lapuk tu kira kali kali tu. So ni kira betul tak? Betul tak ni? Bukan 8250 ke? 8250. Kenapa? Tolak hutang lapuk. Ya, kita tak boleh ambil kira hutang lapuk terpulih ni kan. So kita abaikan. Jadi dalam figure ni, dalam 850 ni dia dah ambil kira dengan 400 ni. Kita nak cuma akaun untuk cek saja, untuk bank saja. Tak nak ambil kira hutang terpulih. Jadi tolakkanlah. Kita dapat 8250. Clear? Kontra. Okay, kontra ni maksudnya ABT kena masuk, ABB pun kena masuk. Pindahan lah maksudnya. So, bila kontra ni, dia mengurangkan nilai pelanggan, nilai hutang pelanggan dan nilai hutang kita dengan pembekal. Sebab apa? Pembekal itulah kita punya pelanggan dan pembekal itulah kita punya pembekal. Faham tak? Jadi, kita kontrakan. So, dua-dua akaun kita tolakkan nanti lah. So, nak tolakkan kat sini lah. Di sini lah pindahan. Okay. Nilai dia ialah sebanyak 540. Jangan highlight lagi. Sebab apa? Belum siap lagi. Sebab kita kena pindah tanah akaun apa? Akaun belum bayar nanti. Hutang lapuk. Ambil kira kan? Hutang lapuk maksudnya pelanggan tadi gagal membayar hutang dia. Jadi hutang pelanggan bertambah ke berkurang? Tambah. Ulang balik semula. Hutang lapuk. Pembekal pelanggan tak mampu nak bayar hutang dia. Jadi Kurang. Nilai akaun kalau belum terima tambah ke berkurang? Kurang. Berkurang lah kan? Kurang. So kita faham tu. Jadi hutang lapuk mengurangkan nilai hutang sebab tak mampu nak bayar hutang. Jadi kita bertolak lah kan? Okey, nilai dia lah 720. Okay, settle. Kemudian diskaun diberi. Kita bagi diskaun kepada kita punya pelanggan. Jadi hutang pelanggan tambah ke berkurang? Kita bagi diskaun kepada pelanggan. Berkurang kan? Nampak sini bertolak ni kan? Nampak sini. 240. Diskaun diberi. Ini kita highlightkan. Okay. Faedah dikenakan kepada akaun belum terima kerana lewat bayar. Okey, kita charge kepada pelanggan kita kerana lewat bayar. Jadi hutang pelanggan tambah ke berkurang? Tambah. Tambah sini kan? Nampak tambah sini boleh kan? Masuk sini. 210. Ni adalah nama dia lah faedah. Nampak? Tarikh tak berubah lah. Sama je semua. Okey, settle. Ni kita cek yang diterima daripada akaun belum terima tak dilayan oleh bank. Okey, ini ialah cek tak laku kan? So, hutang pelanggan kena tambah ke tolak balik? Tambah. Okay, sebab ditipu kita kan? Kita tambah hutang dia balik. So, 670 bertambah
kosong 670. Di sini nama dia bank, buka kurungan CTL. Kemudian dekat sini kita pun highlightkan. Dah settle. Okay. Kemudian diskaun diberi, dibatalkan. Nampak? Kita dah bagi diskaun kat sini kan? Diskaun ni kita bagi kan? Kita betul. Okay. So, kita tarik balik. Sebab bank tarik balik, diskaun tarik balik. Jadi, tambah balik dalam hutang dia kan? Di sini, diskaun dibatalkan. Okay. Di sini ialah 60. Dekat ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Seterusnya. Peruntukan hutang ragu, kita abaikan. Bila abaikan, kita buat macam ni. Kita ambil highlighter tadi, kita buat terus highlight warna merah. So, tak ambil kira lah benda ni. Jadi, kita abaikan. Tak ambil kira. Abaikan tu. Kalau kita faham, tak masuk. Kenapa? Okay. Settle. Okay. So, ini saja kita punya maklumat. Okay. So, nak cari apa kat sini? Nak cari jualan? Tak. Nak cari baki HB. So, kat sini kalau katalah tak ada jualan, dia bagi baki HB dan baki BB, maksudnya perbezaan itu nama dia jualan. Dalam kes ni, dia bagi jualan. Dia bagi BB, dia bagi HB. Maksudnya apa? Dia cari pengimbang lah. Berapa yang kurang So, kita tengok kat sini. Kita kecilkan dulu. Tarik dulu. Tarik ke atas. Ni. Okay. So, kat sini ialah kita buatkan demi kotak. Kotak pengimbang. Kotak pengimbang. Okay. So, kita kira dulu berapa sebelah debit punya. Ini banyak ni. Debit. Ini pula sebelah kredit. Biasa kan macam ni berbagai akaun Tengok kan. Okay, kita bandingkan. Okay, kita dapati sebelah debit besar. Masukkan yang besar sebagai kotak pengimbang 14396. Ini pun sama 14396. Okey. Yang ini dah sama betul tak? Sama padahal mah. Okey, ni tak sama kan? So tak sama ni kat awal kita letak. Okey, berapa? Ambil figure yang besar ni, tolakkan dengan figure yang kurang tadi 10220. Nama ni adalah baki hantar bawah. Okey. So baki hantar bawah menjadi baki bawah. Jadi kita letakkanlah hal yang sama tapi bulan ni ialah bulan Feb 1. Okey, Feb 1. Ini pun sama Feb 1. Okey. Just pindahkan baki HB menjadi baki BB. So baki HB di sebelah kredit menjadi baki BB di sebelah debit pada bulan berikutnya. So baki BB. Inilah. Ini pun sama. Sebab kita ada dua baki kan. Satu lah baki BB. Okay, ini fikir dia. Okey. Semak balik yang ini. 256 ni. Betul tak baki kredit ledger jualan bulan Februari? Betul lah. Nampak ni. Okey. So, kita nak buat akaun belum bayar. Ni. Akaun kawalan belum bayar. So, akaun kawalan belum bayar ni dia asset ke liability? Liability. Formula dia apa? Liability. Tolak tambah. Okay, bagus. Tolak tambah. Okey. Cara buat dia sama je. Kita tadi. Tengok simbol saja. Ni. So, ikut je. Baki debit, ledger belian. Baki kredit, ledger belian. 1 hari bulan. So, ikut je lah. So, kita masukkan tahun 2017. Ini pun sama. 2017. Okay.
Gen 1. Ini pun ada Gen 1. Okey, adakah kena ada 2 baki bibi? Tak, tengok pada soalan. Soalan tu bagi baki bibi ada 2, masuk je lah. Kalau satu je lah. Jelas Tak semestinya 2. Kadang-kadang dia 1 je baki bibi ni. Okey, masukkanlah. So, bila ada bulan, baki debit pindah pos sebelah debit. Cuma kat bawah ni jadi kena berlawanan. So, masukkanlah. Baki debit, ledger belian. Masukkanlah. So, pakai baki bibi. Okey, nombor kat sini ialah 150. Okey. Ini pun letak belah mana? Dah kredit kan? 1 bulan, pindah sini. Kredit juga. So, apa nilai dia? 4560. Okey, kita highlight lah. Pemahaman. Kenapa ada 2 baki? Kenapa ada 2 baki? Kalau akaun belum bayar, maksudnya kita berhutang dengan pembekal sebanyak ni. 4560 pada bulan Januari. Dan kita ada bayar kepada pembekal terlebih bayar banyak ni. Okey. Kalau akaun belum terima pula, kita ada pelanggan yang dah bayar hutang melebihi hutang dia. So dia bayar terlebih lah banyak ni. Tapi ada juga pelanggan kita yang masih lagi berhutang kita banyak ni. Okey, ingat bila baki bibi ni kena faham tengoklah. Okey. So seterusnya kita tengok belian termasuk belian tunai. Okey, bila kita beli barang dengan pembekal, punya hutang dengan pembekal tambah ke berkurang? Tambah. Tambah belah mana? Tolak ke tambah? Kredit. Kredit kan? Nampak? Itu kata guna berfungsi simbol tadi. Sebab semua akaun debit kredit. Tapi bila kita buat simbol, kita tahu kita boleh fikir. Aku nak tambah ke nak kurang? Kes ni aku beli barang. Kalau belum bayar, cara kredit kan? Cara hutang. Jadi bila aku beli barang, cara hutang. Hutang aku dengan akaun belum bayar, dengan pembekal aku bertambah lah. Kat sini. Tarik lah sini satu kan. 5690. Betul tak? Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab tak tolak belian tunai. Kenapa tolak? Sebab akaun belum Sebab bayar semua kredit. Ya, betul. Bagus lah. Akaun belum bayar, akaun belum terima, kita ambil jualan kredit. Akaun belum bayar, kita ambil belian kredit saja. So, ini termasuk. So, kena abaikanlah, tolakkanlah. So, 5690 ni ialah termasuk belian tunai. So, kita tolakkanlah dengan itu tadi. Tolakkan dengan 230. Ini kerja dia, 5460. Dah settle ni, kita pun highlight. Settle. Siap. Ini pun dah siap. Settle. Okey, pulangan keluar. Maksudnya apa ni? Kita pulangkan barang yang kita beli dengan pembekal kita tadi. Sebab mungkin barang tu rosak ataupun salah jenama. Jadi hutang kita dengan pembekal tadi tambah ke berkurang? Kurang. Nampak? Berkurang kan? Betul tak? Kurang betul tak kan? Kat sini ya. Ini 31. Saya highlight kan. Okey, kontra. Kontra tadi kita dah masuk satu di sebelah kredit ABT, satu lagi di sebelah debit kan. So, dua-dua tu bertolak, satu sebelah debit, satu sebelah kredit, jadi kosong balik lah. Okey, itu nama dia kontra, pindahan. Okey, berapa nilai sini? 540. Kita dah masuk dua-dua bahagian, kita bawa kita highlightkan, dah settle. Nampak? Tengok nampak tu. Pindahan, nampak? Kita tolakkan dua-dua. Sebab apa? Kita ada beli barang dengan pembekal tadi, di mana pembekal tadi tu, dia juga kita punya account, kita punya pelanggan juga. Kontra tolakkan lah. Diskaun diterima. Kita terima diskaun daripada pihak pembekal. Jadi, hutang kita dengan pembekal tambah ke berkurang? Kurang kan? Berkurang. So, kat sini lah. Nampak ni betul lah ni kan? Nampak? Semua pilih dia. 450. Okay, nama di sini lah diskaun diterima. Kita pun dah ambil, kita pun highlightkan. Ingat dalam akaun penting benda macam ni kena highlightkan. Supaya apa tau? Supaya kita dapat pastikan semua maklumat tak ada yang tertinggal. Okey.
Okey, cas angkutan dikenakan oleh pembekal. Pembekal cas kita. Jadi, hutang kita ke pembekal tambah ke berkurang? Tambah. Tambah. Tambah, Lepas tambah ni. Lepas sini. Nombor sini adalah angkutan masuk. Kalau kepada ABT, nama dia adalah angkutan keluar. Okey, so kat sini angkutan masuk. Dia sebanyak 330. Kita ambil, kita highlightkan. Settle. Kemudian nampak ni. Feb 1, kita buat Januari. Ini berlawanan kan? So kat mana dia boleh baki? Kredit. Kredit. Betul lah kat sini sebagai baki apa? Baki SB. Betul, baki SB baki akhir. So kita ambil nilai dia ialah 130. Yang biasa kita buat, kita tengok kat sini ada baki HB, ada belian. Dia nak apa ni? Oh, nak cari bagi baki HB kat sini. Kalau dapat Excel kita, dia bagi semua maklumat tapi tak ada belian, tak ada jualan. Maksudnya kita nak sediakan kawalan tadi, nak carikan dia sedia belian ataupun jualan. Nak faham Kalau dia bagi maklumat baki awal dengan baki akhir ni, maksudnya kena cari jualan atau belian lah. Biasanya lah. Kalau ada dalam soalan ni ada jualan kebelian, maksudnya apa? Jadi baki HB lah. Okay. So macam biasa kita buat sini, kita pun kira dulu berapa jenis figure sudah debit. Untuk kita bandingkan mana yang besar kan. Kita tengok sini. Tengok sini juga. Okay, kita pun bandingkan. Okay, berkali besar kan. Masukkan yang besar sebagai pengimbang 10480. Ini pun sama. 10480. Okay. So ni dah sama kan. Kita padam. Settle. Ni kurang. Kurang berapa tolak lah. Tolakkan dengan 1590. Ni nama dia ialah baki hantar bawah. Okey, ingat bila ada baki hantar bawah, mesti pindahkan menjadi baki bawah pada tahun berikutnya ataupun bulan berikutnya. Dalam kes ni, soalan kita ialah pada bulan berikutnya, so Januari jadi Februari. Oleh kerana kita ada dua baki HB, so kita pun kena buat 2 bulan tu lah. Bulan Februari kita buat 2 bulan demi baki kan. HB sini, pindah kat sini. 130 menjadi baki BB. Baki HB dekat sini, debit, pindah ke sini. Jadi baki BB. Sebagai baki bawah. Dah.